Seperti yang kita sedia maklum bahawa saban tahun ramai pelajar daripada peringkat persekolahan hinggalah ke institusi pengajian tinggi dalam maupun luar negara menamatkan pengajian. Jadi berdasarkan statistik, ratusan ribu yang memasuki pasaran pekerjaan, dan sudah tentulah mereka ini akan cuba untuk mencari jawatan yang diminati serta yang gaji yang lumayan. Jadi namun demikian masih ramai yang tidak memahami atau tidak tahu bagaimana kaedah dan strategi terbaik untuk mempersiapkan diri untuk memasuki dunia pekerjaan. Jadi buku ini cuba untuk membimbing pembaca, khususnya mereka yang sedang mencari pekerjaan, untuk menyediakan diri mereka tentang teknik dan juga strategi komunikasi untuk menyertai dunia pekerjaan. Jadi lazimnya apabila orang masuk pekerjaan ini, mereka punya ada yang punya satu pekerjaan sepanjang hayat, atau yang suka bertukar-tukar mungkin kerana inginkan meningkatkan kualiti hidup, memenuhi minat ataupun mencapai kepuasan. Jadi dalam satu segi dalam mencari pekerjaan sudah tentulah berlakunya persaingan dan tuntutan yang sangat mencabar. Jadi cabaran mereka ini datang daripada golongan misalnya lepasan sekolah, lepasan kemahiran daripada institusi pengajian tinggi, universiti, yang mereka yang sedang bekerja, mereka yang telah diberhentikan bekerja, yang datang juga warga asing yang berada di negara ini. Jadi berjaya atau gagalnya untuk mendapat pekerjaan ini banyak bergantung kepada misalnya faktor kelayakan, kemahiran insanya, pengalaman kerja maupun pengalaman semasa latihan industri. Jadi dalam satu segi kami cuba untuk membantu pembaca dengan menengahkan teori kerjaya Holland, di mana teori kerjaya ini mengklasifikasikan 6 jenis personality yang dikaitkan dengan kerjaya, misalnya dari segi aspek realistik, investigatif, artistik, sosial, keusahawanan maupun konvensional. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut haruslah membaca buku ini. Jadi kami juga menengahkan satu aspek itu analisis SWOT, di mana untuk menganalisis individu dari segi kekuatannya, dari segi kelemahan, dari segi peluang dan juga cabaran yang mungkin boleh membantu mereka untuk merancang kerjaya. Jadi selain daripada itu, dalam aspek komunikasi misalnya, pelbagai jenis saluran komunikasi pekerjaan ini boleh didapati yang memang tentunya menyediakan maklumat-maklumat berkaitan peluang-peluang pekerjaan, misalnya media massa, laman web, media sosial, jabatan tenaga kerja maupun agensi pekerjaan. Jadi kami juga dalam bab 6 misalnya, kami memfokus kepada beberapa perkara-perkara yang sangat penting, misalnya dari segi borang permohonan, bagaimana ingin menulis borang surat permohonan, bagaimana untuk menyediakan resume yang boleh menarik minat majikan, serta salinan-salinan dokumen yang diperlukan oleh majikan, serta foto terkini yang harus disertakan apabila individu membuat permohonan. Kemudian juga dikemukakan ataupun di-highlightkan, ditunjukkan berkaitan dengan temuduga, iaitu ini satu kaedah komunikasi dengan bakal majikan. Sedia yang kita maklum bahawa temuduga ini boleh bentuk dalam lisan, tulisan ataupun menerusi telefon. Dalam konteks sekarang ini, temuduga akan dilaksanakan secara online, dalam talian. Jadi buku ini akan menyediakan panduan persediaan sebelum, semasa dan juga selepas temuduga. Jadi banyaklah perkara yang perlu diberi perhatian oleh para pekerja supaya akhirnya mereka berjaya memperoleh pekerjaan yang diminati ataupun yang dikehendaki. Jadi kami juga menyentuh aspek penampilan.
Jadi ini merupakan satu kaedah ataupun panduan di mana setiap bakal pencari kerja itu harus, sama ada lelaki ataupun perempuan, dia harus menampilkan yang paling terbaik lah, yang boleh di mana sebagai first impression ataupun pandangan pertama itu yang boleh menarik minat penemu luga dengan bakal pekerja itu apabila sesi temu luga itu dilaksanakan, di mana dalam konteks komunikasi, penampilan merupakan komunikasi tanpa lisan, it's a non-verbal communication yang melambangkan imej dan kepribadian seorang itu apabila berhadapan dengan bakal majikan. Di peringkat seterusnya, apabila seorang itu berjaya mendapat pekerjaan, dan maka dianggap bermulalah pengalaman baharu di tempat kerja. Jadi di sini pun ada kaedah-kaedah ataupun tata cara atau panduan bagaimana seorang itu membiasakan diri atau membangunkan ciri-ciri positif seperti menerapkan semangat berdikari, berdisiplin, penguasaan komunikasi interpersonal dan banyak lagi aspek-aspek untuk menyesuaikan diri dengan pengalaman baharu. Jadi satu perkara yang ditekankan dalam edisi buku ini ialah kami cuba membuka minda pembaca ataupun pekerja ni bahawa tempat kerja ni merupakan rumah kedua yang perlu dihuni dengan rasa seronok dan bahagia, bukan sekadar menjadi tempat lokasi untuk memberi perkhidmatan dan demi mendapat sumber pendapatan semata-mata. Sebaliknya, dia memberi tunjuk jalan untuk mengecapi rasa bahagia di tempat kerja, di mana menerusi inisiatif pekerja itu sendiri. Jadi ini sangat penting kerana dengan membaca bab ini, pembaca akan dapat memahami akan pentingnya mengecapi bahagia di tempat kerja, kerana hikmah dapat menyamai rasa semangat, sayang, minat terhadap tugas yang dilakukan, membina jaringan sosial dengan rakan sekerja dan yang penting mengelakkan berlakunya konflik dengan rakan sekerja. Dan satu perkara lagi, di akhir bab kami berkongsi dengan pembaca iaitu tentang silang budaya dan penerimaan perbezaan dalam organisasi, di mana pembaca didedahkan dengan masalah yang boleh berlaku akibat kegagalan menguasai budaya organisasi. Baru kita tahu kadang-kala ataupun sekarang dalam keadaan sekarang ini pekerja itu mungkin datang daripada pelbagai budaya, pelbagai bangsa, sama ada mereka itu warga negara Malaysia ataupun warga luar negara, yang mana mempunyai tata cara ataupun pemikiran yang berbeza sebab latar belakang yang berbeza dan sebagainya. Jadi buku ini tentunya akan cuba memberi idea yang berguna tentang bagaimana mengurus persidangan budaya yang berlaku dalam kalangan warga organisasi. Jadi juga cuba memberi pendedahan untuk mendidik pekerja baru ini dalam usaha menerima perbezaan. Dan tentu kita ni, setiap pekerja ni perbezaan antara satu sama lain agar kelestarian urus tadbir organisasi itu berjalan dengan lancar. Jadi buku ini kami syorkan kepada bakal pencari kerja, kaunselor, pegawai-pegawai, hewan pelajar di institusi pengajian tinggi ataupun di sekolah, dan juga kepada sesiapa sahaja yang ingin mengetahui tentang strategi pikat majikan. Jadi saya ataupun kami mengharapkan supaya buku ini dapat memberi manfaat kepada anda, kepada pembeli maupun pembaca. Baik. Dalam keadaan sekarang ini, ramai yang gusar tentang bagaimana bakal bekerja bersaing dengan ramai orang untuk dapat pekerjaan. Realitinya apa yang berlaku sejak wabak
COVID-19 ini melanda negara kita. Bukan negara kita tetapi di seluruh dunia ya. Banyak syarikat besar, sederhana mahu yang kecil terkesan teruk dengan keadaan tersebut dan menanggung kerugian. Jadi akibatnya syarikat membentikan pekerja atau memotong gaji bagi mengekalkan pekerja sedia ada atau memberi cuti tanpa gaji ya, kepada pekerja mereka untuk mengurangi kos dan juga kerugian. Jadi rentetan itu pengangguran meningkat ya. Jadi saya sempat melihat kepada laporan Jabatan Statistik pada April 2020 menunjukkan bahawa kadar pengangguran pada tahun ini telah meningkat mendadak kepada 5% ya, iaitu yang tertinggi sejak tahun 1990 dan lazimnya sebelum ini hanya sekitar 3%, iaitu mencapai tahap guna tenaga penuh. Jadi tentulah peluang pekerjaan baru ni kurang kerana syarikat-syarikat tidak berkemampuan untuk menambah dan mengaji pekerja baru. Jadi saya berpandangan realitinya semakin sukar bakal pekerja untuk mendapat pekerjaan dalam era COVID-19 ini ya. Jadi memang diakui bahawa COVID-19 ini merupakan game changer yang hebat. Dia telah memaksa ramai pekerja untuk mengubah cara bekerja sama ada kita suka ataupun tidak. Jadi realitinya kita berubah daripada bekerja secara bersemuka di pejabat kepada bekerja dari rumah atau work from home. Ya, tentunya sebagai pekerja perlu buat perubahan mengikut norma baharu dalam melaksanakan tugas masing-masing. Jadi dengan demikian dapat mengekalkan prestasi dan jawatannya disandang. Jadi tugas dilaksanakan di sini mengikut norma baru dengan mengurangkan urusan secara bersemuka. Sebaliknya banyak urusan dilaksanakan cara dalam talian. Jadi saya sendiri terlibat ya, dengan kuliah, dengan mesyuarat. Jadi sudah tentulah saya perlu membiasakan urusan saya secara dalam talian. Walaupun berada di pejabat ya, saya memberi kuliah secara dalam talian, juga bermesyuarat secara dalam talian, sama ada dengan pengurusan dalaman ataupun pihak luaran. Dan satu perkara lagi ya, mungkin ada yang bertanya bagaimana caranya mencari kerja kosong dalam norma baru ataupun bagaimana persediaan sebelum, semasa dan selepas temubuga dalam norma baru ya. Mungkin boleh saya berkongsi di sini ya. Mungkin ada yang caranya tetap sama, iaitu sama ada seperti sebelum dan semasa COVID melanda, iaitu melalui laman web organisasi, kerajaan atau swasta, juga media sosial. Jadi mengenai persediaan ni, mengenai persediaan untuk interview kerja dalam norma baru ini, semasa dan selepas interview. Jadi buku ini ada menyediakan panduan ya, bagaimana benda ini harus dilaksanakan. Cuma sebagai tambahan, dalam keadaan sekarang calon-calon perlu membiasakan diri dengan penggunaan platform dalam talian ya, atau online seperti apa, Microsoft Teams, Webex misalnya, Zoom ataupun Skype, mengikut apa yang digunakan oleh syarikat atau organisasi berkenaan. Jadi itulah sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan bersama para penonton berkaitan dengan buku saya, iaitu Strategi Pikat Majikan dan Kombinasi Pekerjaan edisi kedua, terbitan Penerbit Universiti Malaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.